Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita teruskan lagi dengan pendidikan kesihatan. Tajuk aku Remaja Bertuah, Remaja Hebat Keluarga Sejahtera. Okey, kalau kamu rujuk dalam buku teks kamu, dia ada ceritakan tentang satu forum perubahan remaja dari segi mental, emosi dan sosial. Jadi dalam forum ni, moderator bertanya kepada ahli panel, Dr. Chin, boleh terangkan perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta contoh perubahan secara umum? Jadi Dr. Chin ni dijawab, perubahan mental, emosi dan sosial remaja merujuk berubah dari satu tahap ke satu tahap pemikiran, emosi dan ruang lingkup sosial. Perubahan ini berbeza antara individu dan bergantung kepada latar belakang keluarga serta persekitaran remaja itu membesar. Secara umum, perubahan yang positif merujuk tahap pemikiran remaja yang menjadi lebih matang dan bijak mengawal emosi atau perasaan serta lebih bertanggungjawab dalam institusi keluarga. Baik, ini perubahan yang berlaku kepada remaja ni dia tak sama. Setiap orang dia tak sama bergantung kepada latar belakang dan persekitaran remaja. Kalau dia ni membesar di kampung, perubahan dia lain daripada yang membesar di bandar, ataupun yang berada di dalam base dengan kawan-kawan yang berada di luar pun lain dia punya perubahan dari segi mental, emosi dan sosial. Tetapi kalau remaja tu yang bersikap positif ni, dia adalah remaja yang dia kata bijak mengawal emosi dan perasaan. Dia dah pandai dah nak kawal emosi dan perasaan dia. Kalau macam budak-budak ni, dia tak pandai kawal emosi, tapi bila dia dah jadi remaja macam kamu ni, sepatutnya lebih pandai kawal emosi dan bertanggungjawab kepada keluarga. Baik, ini Prof Jayakumar. Apakah contoh perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta cabarannya dalam institusi kekeluargaan? Okey, Profesor Jayakumar jawab, pada peringkat ini, kepimpinan remaja dalam keluarga lebih terselah. Misalnya memimpin adik-adik belajar bersama atau membersihkan rumah. Remaja juga lebih banyak terlibat dalam proses membuat keputusan atau menyelesaikan masalah keluarga. Antara cabaran dalam tempoh ini adalah apabila perubahan remaja itu menjurus ke arah tingkah laku negatif. Contohnya, remaja ingin berani memberontak kerana berasa dirinya sudah dewasa. Dalam hal ini, ibu bapa perlu mengenal pasti sebab utama anak memberontak. Kadang-kadang mereka memberontak kerana inginkan perhatian. Apa yang penting ialah ahli keluarga perlu berbincang dan bersama-sama menangani masalah yang timbul. Baik, di peringkat remaja ni, dia kepimpinan lebih terselah. Contohnya kamu ada adik-adik kamu, kamu bantu sama-sama adik kamu ni untuk membuat kerja rumah, untuk belajar bersama-sama. Kamu dah ada kepimpinan dalam keluarga. Dan juga kamu lebih banyak terlibat dalam proses membuat keputusan. Dalam keluarga ni, kamu dah mula terlibatlah dalam membuat keputusan keluarga, melibatkan ibu ayah kamu, ajak bincang sama-sama. Tapi masalahnya, kalau perubahan itu ke arah negatif, dia tak akan jadilah. Dia akan mula memberontak. Dia buat perangai macam-macam untuk tarik perhatian keluarga, ibu ayah. Okey, sebabnya dia inginkan perhatian. Jadi kalau jadi macam ni, dia kena sama-sama berbincang. Dia tengok ayah dia tak ambil perhatian kat dia, dia buatlah perangai. Macam kat sekolah lah, kadang-kadang murid kan buat perangai masalah disiplin ni, dia nakkan perhatian daripada guru-guru. Pada pandangan Cikgu Maya, bagaimanakah seorang remaja dapat memperkukuhkan institusi kekeluargaan? Saya memberi analogi tentang tubuh badan manusia yang lengkap untuk menerangkan peranan setiap ahli dalam kekeluargaan. Ibu dan ayah dianggap sebagai kepala, manakala anak-anak ialah tangan dan kaki. Jika satu anggota tidak berfungsi, seluruh fungsi anggota akan terjejas. Bab kata pepatah,
cubit paha kiri, paha kanan sakit juga. Pada peringkat remaja, mereka sudah mengetahui peranan, motivasi dan hala tuju mereka. Remaja pada tahap ini penting dalam menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan mengambil inisiatif untuk memperkukuh hubungan kekeluargaan. Misalnya mengajak ahli keluarga bergotong royong, membersihkan rumah atau bersukan bersama-sama. Baik, ini adalah bagaimana seorang remaja tu atau kamu dapat nak memperkukuh institusi kekeluargaan. Kamu sepatutnya tahu dah apa peranan kamu sebagai seorang anak ataupun sebagai ahli keluarga. Sebab kamu ni dikira sebagai penting untuk menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan juga ada peranan kamu macam mana nak bagi ahli keluarga kamu ni erat. Macam dia kata tadi lah, untuk bergotong royong ke, bersukan sama-sama ke, solat sama-sama ke, baca Quran sama-sama ke, untuk memperkukuhkan institusi keluarga. Kamu boleh bagi pandangan ke ayah kamu ataupun ibu kamu, sebab kamu dah mula dah kita kata tahu peranan dan hala tuju kamu. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada soalan dalam buku tu juga. Pada peringkat umur 10 hingga 12 tahun, nyatakan perubahan yang kamu alami dari segi mental, emosi dan sosial. Persembahkan dalam bentuk peta pemikiran. Okey, cikgu bagi contoh. Kamu boleh tengok contoh cikgu dan juga kamu boleh buat contoh berdasarkan apa yang berlaku pada diri kamu. Baik, perubahan. Perubahan ada 3. Tadi kita sebut perubahan mental, emosi dan sosial. Mental ni macam mana? Okey, perubahan segi mental adalah berfikir secara rasional dan logik. Okey, dari segi pemikiran dia, iaitu berfikiran secara terbuka. Tak ada dah fikir negatif ataupun fikir bukan-bukan terhadap keluarga kamu. Dan mencari identiti sendiri. Ataupun dia suka berpengaruh. Dia suka bila dia cakap tu orang dengar cakap dia. Bila dah jadi remaja ni dia dah ada perasaan macam tu. Keduanya perubahan dari segi emosi. Bersikap lebih sensitif. Kalau macam keluarga tak bagi perhatian, mulalah dia sedih, merajuk, ataupun mak ayah tegur, dia ambil hatilah. Okay. Yang kedua adalah suka memberontak. Bila dia tak puas hati, dia akan memberontaklah, buat perkara-perkara yang menyebabkan dia menunjukkan sifat dia tak suka, dan juga perasaan rendah diri. Yang ketiganya adalah perubahan dari segi sosial, iaitu dia tidak mahu dikongkong. Dia tak nak kalau boleh dia nak buat keputusan dia sendiri. Dia tak nak dah kalau dia nak pergi keluar, ayah dia marah dia, ayah dia larang dia. Jadi dia tak mahu. Dia nak buat apa yang dia nak. Kedua, suka mencuba sesuatu yang baru. Ni termasuk dalam perubahan sosial. Dia nampak, sebab tu bila dari segi hubungan dengan kawan-kawan pun, nanti kita akan masuk tajuk kawan-kawan ni, kita kena pilih, okay, kawan kita. Sebab bila remaja ni dia suka buat ataupun cuba sesuatu yang baru. Sebab tu perubahan ataupun permulaan remaja ni merokok dan sebagainya ni adalah disebabkan ada sikap dia tu ingin tahu. Dan yang ketiga adalah lebih berdikari. Walau dulu kalau nak cari pakaian, mak ayah kamu carikan. Sekarang tak, kamu ada kamu punya selera sendiri. Nak tahu dah nak pakai apa, nak beli baju macam mana, makan pun dah memilih, kan. Jadi itu adalah antara perubahan yang dialami oleh remaja dari segi mental, emosi dan sosial. Kamu boleh buat perubahan apa yang ada, yang berlaku pada diri kamu. Okey, kamu boleh buat dalam buku tulis kamu. Okey, kamu boleh tulis yang cikgu buat ni, ataupun kamu buat kamu punya sendiri. Okey, saya harap kamu dapat jelas apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih.